Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 4. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk tolak masa. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 157. Kita akan sama-sama menjawab soalan A hingga I untuk bahagian uji diri. Baiklah, arahannya kira. Okey, untuk soalan A, 9 hari, 4 jam, tolak 3 hari, 8 jam. Beri jawapan dalam hari dan juga jam. Okey, jadi cikgu dah siapkan dah awal-awal dia punya bentuk rangka yang kita nak buat. Cuma kita akan masukkan sahaja bagaimana untuk kita menolak unit masa lah. Okey. Okey, so cara dia kita masukkan dulu. Okey, untuk soalan A. Okey, 9 hari, 4 jam, kita sini akan tolak 3 hari 8 jam. Okay, kita akan tolak ikut unit masa. Pertama jam dulu. Okey, kita tengok nanti kemudian kita kira hari pula. Okey, jam 4 tolak 8. Okey, tak boleh. Memang tak boleh. Kecil nak tolak besar. Jadi apa kita buat? Kita akan pinjam daripada rumah hari ni, okey. Jadi rumah hari ni akan berkurang 1, dia akan jadi 8. Kemudian akan masuk ke sini. Bila masuk ke rumah jam, dia tak jadi 1 hari, dia jadi berapa jam. Okey, cikgu dah tulis kat sini, dia pinjam 1 hari. Okey, 1 hari tu dia menjadi 24 jam. Maka nilai hari itu dia akan tambah dengan nilai yang ni, iaitu 24 tambah 4, okey. So, kita akan tulis ni tambah 24. Okey, cikgu harap awak faham kenapa jadi 24. Kerana dia rumah hari. Okey, jadi nombor yang baru iaitu 24 tambah 4, 28 lah. Okey, jadi kita boleh buat tolak 28, tolak 8. Okey, maksudnya 8 tolak 8, sifar. 2 tolak tak ada 2. Jadi, kita dapatlah nilai bagi jam yang baru iaitu 20 jam. Jadi, kita tulis ni 20 jam. Kemudian, tadi 9, sudah jadi tinggal 8. Jadi, 8 tolak 3 tinggal 5. Okey. Jadi, jawapan terakhir ialah apa? 5 hari 20 jam. Okey, kita boleh tulis ayatnya iaitu 5 hari 20 jam. Okey, itu tadi jawapan untuk soalan A. Okey. Penting untuk kita tahu penukaran unit dia. Okey. Kita sambung pula soalan seterusnya. Soalan B. Okey. 5 minggu tolak 2 minggu 6 hari. Bagi jawapan dalam hari. Okey, jadi kita buat dulu penolakan. 5 minggu akan tolak 2 minggu 6 hari. Okey. Jadi, cikgu macam biasa, cikgu dah buat dari punya rangka ni. Kita tinggal masukkan sahaja nombor dia, okey. Okay, jadi, untuk soalan B. Jadi, ada banyak cara. Ini cara yang cikgu buat. Untuk kita tolak je macam biasa, okey. Jadi, 5 hari minggu. Okey, hari dia tak ada, so kita tak sifar kat sini. Okey. Kemudian akan tolak 2 minggu. Tolak 2 minggu 6 hari. Okay, sekarang kita nak tolak ikut unit lah. Okey, unit masa hari iaitu sifar tolak 6. Jadi tak boleh. Jadi kita akan buat apa? Kita akan pinjam daripada rumah minggu 1 minggu. Jadi minggu sudah jadi 4. Okey, sekarang minggu ni akan masuk ke sini, dia jadi rumah masuk hari, dia jadi berapa? Tengok ni, 1 minggu bersamaan 7 hari. Jadi dia akan tambah 7. Sifar ni akan tambah 7 sebab bantuan daripada minggu dah datang dah 7 hari. Okey. Jadi kita boleh tolak lah iaitu 7 tolak 6. Kita dapat 1. Jadi jawapannya iaitu
7 tolak 6, 1. Kita dapat nilai dia 1. 1 hari lah. Okey, kemudian 4 tolak 2 tinggal 2. Jadi kita dapat jawapannya 2 minggu 1 hari. Tinggal lagi kita tengok soalan ni nak bilangan hari saja. So minggu ini kena bertukar kepada hari. Okey, jadi cara dia macam mana? Kita tengok 1 minggu bersamaan 7 hari. Kalau 2 minggu, okey, bermaksud 2 kena darabkan dengan 7. Jadi kita dapat nilainya iaitu 14. 14 apa? 14 hari lah. Okey, ini nilai untuk 2 minggu. Kemudian 1 hari ni memang 1 hari, jadi kita tambah je 1 hari. Okey. Jadi kita tambah terus kat sini lah. Tambah 1 hari. Okey, kemudian kita garis lah. Okey. Jadi apa jawapannya yang terakhir? 4 tambah 1 jadi 5. Kemudian 1 tambah tak ada 1. Okey, ini dia jawapan untuk soalan B, iaitu 15 hari. Okey, kita pergi pula soalan seterusnya, soalan C. 7 tahun 1 bulan tolak 4 tahun 8 bulan. Okey, bagi jawapan dalam tahun dan bulan. Okey, jadi seperti biasa kita akan salin masukkan dulu nombor tu dalam bentuk lazim ni. Okey, soalan C Okey, C. Oh, tak cantik ni. Jadi C dekat sebelah ni. Okey, sekejap. C kat sini. Okey. 7 tahun 1 bulan. Okey, letak 7 tahun 1 bulan. Akan tolak 4 tahun 8 bulan. Tolak 4 tahun 8 bulan. Okey, jadi kita buat penolakan. 1 nak tolak 8 tak boleh. Kita akan pinjam daripada tahun. 7 ni akan kurang 1. Okey. 7 ni akan jadi 6. Dan dia akan masuk ke rumah bulan. 1 tahun bersamaan 12 bulan. Jadi 1 tahun ni dia jadi 12. Dia tambah dengan 1. So 1 ni tambah 12. Jadi kita dapat 13 lah. Okey, maksudnya 13 boleh untuk kita tolak 8. So kita tolak 8. Jadi kita tolak 8. 13 tolak 8 ni tinggal sifar lah. Memang 13 juga sebenarnya. Okey, jadi cara dia kita kira 8 sampai nombor 13. 8 sampai 13, 5 lah. Okay, jadi kita dapat 5. Bermaksud untuk bulan ni dia jadi 5. Jadi kita tulis ni 5. Okay, kemudian asalnya tadi rumah tahun 7. Dah bagi sebelah 1 tahun. Tinggal 6. 6 tolak 4 tinggal 2. Jadi jawapannya iaitu 2 tahun 5 bulan. Jadi kita tulis balik lah. Kita tulis 2 tahun 5 bulan. Okey, itu tadi jawapan untuk soalan C. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. Okey, 3 abad 34 tahun tolak 1 abad 15 tahun. Okey, cikgu dah buat dah ni. Okey, cikgu dah buat jalan lagi. Okey, buat dia punya ni lah. Sekejap Okey, buat dia punya. Oh, warna lain pula. Okey, so buat dia punya pengasingan macam ni sebelum kita kira. Okey. Okey. Nanti kita masukkan nombor. Okey. Ini pun sama. Sekarang kita kira, okey. Kira D dulu. Apa nombor dia? 3 abad 34 tahun. So 3 abad 34 tahun. Ini soalan D. Tolak 1 abad 56 tahun. Okey, jadi berapa nilai dia? Kita akan tolak unit tahun dulu.
Kita tak boleh tolak macam ni kelas. 4 tolak 6 dapat. Kemudian 3 tak boleh pinjam. Pinjam sebelah jadi 10. Bukan Kita akan baca nombor ni sekaligus. 2 digit. Iaitu 34. 34 tolak 56. Sudah pastilah tak boleh. 30 nak tolak 50 tak boleh. Jadi masih lagi untuk kemahiran tahun 5 ni banyaknya kena kemahiran meminjam daripada unit sebelah. Jadi kita akan pinjam 1 abad daripada rumah abad. Dia akan jadi 2. Dan 1 abad akan pergi ke tahun. Bila pergi ke tahun, tengok dia punya ada putus-putus. Oh tak ada Sekejap. Okey. Maksudnya 1 abad pergi tahun. Tengok sini 1 abad bersamaan 100 tahun. Jadi dia sudah bertukar menjadi 100 tahun. Jadi kita tambah dengan 100. Apa nombor yang baru? Nombor yang baru ialah 134. Okey, saya tulis sini lah. Sini 134. Sekarang kita boleh tolak dengan 56. Dah cukup dah Okey, jadi kita tolak 4 tolak 6 tak boleh. Pinjam dia jadi 12. Tinggal 2 ni jadi 14. 14 tolak 6 8. 2 tolak 5 tak boleh. Pinjam jadi 12. 12 tolak 5 7. Jadi kita dapat nilai untuk rumah tahun ni iaitu 78 tahun. Okey, kemudian 2 tolak 1 jadi 1. Jadi jawapannya ialah 1 abad 78 tahun. Jadi kita boleh keluarkan jawapannya. Kita boleh salin semula dalam bentuk ayat iaitu 1 abad 78 tahun. Okey, itu tadi soalan untuk jawapan untuk soalan D. Kita pergi pula soalan E. 5 hari tolak 2 hari 6 jam tolak 1 hari 15 jam. Kat sini ada 2 kali penolakan. Okey. Maksudnya tolak yang pertama ni dapat jawapan, tolak pula yang nombor kedua ni. Jadi beri jawapan dalam jam. Okey, jadi langkah dia seperti biasa, kita masukkan nombor itu dalam bentuk lazim yang kita dah awal buat. Okey, so E 5 hari. Okey, tengok ni jam tak ada so letak sifar. Okey, tolak 2 hari 6 jam. Tolak 2 hari 6 jam. Jadi kita tolak lah kita tolak. Jam kita tolak. Sifar tolak 6 boleh tak? Tak boleh. Jadi kita akan pinjam daripada unit sebelah hari. Jadi hari ini akan berkurang 1. Dia menjadi 4. Kemudian 1 ini akan di satu hari ini akan pergi kepada jam. Dan secara tak langsung dia sudah bertukar unit kepada jam. Jadi kita tengok sini 1 hari bersamaan 24 jam. Maka bantuan yang daripada rumah hari ini mendapat 24 lah. So kita tambah 24. Bila tambah 24, sifar tambah 24, 24 lah Jadi kita boleh tolak 6 sekarang. Okay. Jadi kita buat 24 tolak 6. Okay. 4 tolak 6 tak boleh. Pinjam jadi 14. Ni jadi 1. 14 tolak 6. 8. Kemudian 1. Okey, kita dapat nilainya iaitu 18 jam lah. Okey, 18. Kemudian 4 tolak 2 tinggal 2. Okey, ini jawapan pertama bagi operasi pertama. Kemudian operasi kedua dia akan tolak lagi sekali. Maka kita akan salin lagi sekali operasi tolak tu. So cikgu tulis tolak 1 hari 15 jam. Okay, kemudian kita buat satu garisan. So inilah jawapan dia nanti. So buat satu lagi. Kita sambung. Sekarang kita boleh tolak. Okay, bermaksud 18 tolak 15 boleh So kita buat 8 tolak 5 jadi 3. Okay, ni habis. 2 tolak 1 jadi 1. Jadi kita dapat jawapan untuk soalan E iaitu 1
hari 3 jam. Okey, tetapi kalau kita tengok soalan E, dia nakkan dalam jam. Okey, jadi kita kena tukarlah. Tukar unit jam ni, satu hari ni kena tukarkan kepada jam. Jadi tengok sini, satu hari 24 jam, maksudnya kita dapat sini 24 jam. Okey. Okey, jadi 24 jam kena tambah 3 jam ni. Okey, tambah 3 jam. Okey, jadi jawapannya kita dapatlah jawapan yang terakhir. Okey, kalau nak buat bentuk lazim pun boleh. Kalau kita boleh buat congak pun tak apa. 24 tambah 3, 27 kan. So, kita terus dapat jawapannya 27 jam. Okey, kita tulislah. Okey, sekejap. So, boleh tulis jawapannya iaitu, jawapan terakhir ni iaitu 27 jam. Okey. Itu tadi jawapan untuk soalan E. Okey. Okey, kita sambung pula soalan seterusnya. Soalan F. Kita tengok ni 1, 2, 3. Ada 3 unit, 3 nilai. Maksudnya dia tolak sekali-sekali lah. Okey, kita baca dulu soalan 8 minggu 4 hari tolak 1 minggu 5 hari. Kemudian tolak 27 hari. Maksudnya ada 2 kali penolakan ke. Okey, so kita tolak yang pertama dulu. Okey. Okey, jadi kita salin dulu untuk soalan F ni. 8 minggu, masuk 8, 4 hari, akan tolak 1 minggu 5 hari. So, tolak 1 minggu 5 hari. Okay, kemudian kita tolak, boleh ke 4 nak tolak 5? Tak boleh kan? Jadi, bila tak boleh, kita akan pinjam daripada minggu. Minggu ni akan kurang 1, tinggal 7. Dan 1 minggu ini akan pergi kepada rumah hari. Secara tak langsung, sudah tertukar unitnya daripada minggu menjadi hari. Tapi 1 minggu tu berapa hari? Okey, saya dah tulis dah. 1 minggu bersamaan 7 hari. Bermaksud, nilai yang asal itu 4 hari akan tambah 7. Bila tambah 7, maksudnya 11 lah. 7 tambah 4, 11. Jadi, kita boleh tolak 11 tolak 5. Okay, 11 tolak 5, maksudnya 11 ni sifar lah. 11 tolak 5, 6. Jadi, kita dapat nilai dia iaitu 6 hari. Okay, ini 6 hari. Kemudian, 7 tolak 1, tinggal 6 juga. Okey, ini jawapan yang pertama. Okey. Kemudian ada lagi penolakan, menolak 27 hari. Okey. So kita nak menolak 27 hari macam mana? Okey, kita sambung ayat bawah ni, kita tulis ni tolak 27 hari. Macam tu. So kita garis pula. Okay, boleh ke 6 nak tolak 27? Tak boleh. Jadi kita akan pinjam daripada unit minggu. Okay. Jadi kita nak pinjam. Kalau kita pinjam sini, pinjam 1 pinjam 1 minggu. Tengok sini 1 minggu 7 hari. Boleh ke bila dia tambah 7 dia jadi tak cukup? Okay. Contoh dia tambah 7 dia jadi 13. So tak boleh. So cara dia macam mana? Cara dia kita akan pinjam lebih 1 hari. Okey. Jadi macam mana nak tahu cikgu berapa hari? Okey. So cara dia kita kena buat sedikit kiraan untuk CV7 lah. Okey. So macam mana? Okey. So saya padam ni. Okey, 27 ni kita nak tahu berapa hari nak bagi cukup. Kita buat CV7. Okey. Okey. So saya starkan kat sini. Okey. Kalau dia pinjam 7 hari dia jadi 13. Okey. Lepas 7, 14. Maksudnya pinjam 2. 14 tambah 6, 20. Okay. So, masih tak cukup. So, kita tengok kalau 3 kali 7, 21. 21 tambah 6, 27. Okay, cukup. Okay. Maksudnya kita akan pinjam 27 hari. Bersamaan berapa minggu? 3 minggu. Jadi, kita akan potong. Ini, 6 akan tolak 3. Dia tinggal 3 je. Okay. Kenapa 3? Saya ulang lagi sekali. Sebab ni nak tolak 27 hari ni tak cukup. Okay? Jadi dia akan tambah 21. Sebab dia bagi 3 minggu kat sini. Okay? Jadi nombor yang baru 21 tambah 6 jadi 27.
Okey, so kita tulis ni 27, kita boleh nak tolak 27. Maksudnya habislah sifar. Okey, so kita dapat nilainya iaitu sifar hari. Kemudian 3, tak ada, nak tolak siapa-siapa tak ada, so tinggal 3 lah. So 3. Jadi kita dapat jawapan dia 3 minggu sifar hari. Sebab yang soalan ni dia kata berapa hari, so kena tulis jugalah sifar. Okey, jadi kita tulis balik ayatnya, iaitu 3 minggu sifar hari. Okey, kalau ikutkan boleh je kita tulis 3 minggu tapi sebab dah ada kotak ni, letak sifar, senang. Okey, itu dia jawapan untuk soalan F. Seterusnya soalan G. 90 bulan tolak 2 tahun 6 bulan, kemudian tolak 3 tahun tak ada bulan. Okey, kat sini masalah sikit kenapa. Okey, mari kita tunjuk soalan ni. Kita nak tulis kat dalam ni dalam dalam carta ni, dalam jadual ni ataupun bentuk lazim ni, G, kita nak tulis 90 akan tolak 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Okey, masalah kat sini, kita tak tahu berapa tahun tu. 90 bulan ni sebenarnya ada tahun dia. So, kita kena pulangkan kepada tahun, berapa tahun. Okey, maksudnya kena tukarkan bulan ini kepada tahun. Jadi, macam mana cara dia? Kita tengok sini, ayat dia 1 tahun bersamaan 12 bulan. Kalau 90 bulan, berapa tahun? Okey, so cara dia, kita kena bahagi 12 dulu. Okey, so kita kena padam dulu 90 ni. Kita tak boleh tulis 90 sebab kita nak tolak 2 kat sini, tak boleh. Jadi kita buat macam mana? Kita buat 90 kena bahagi 12. Okey, kita buat 90 bahagi 12. Bermaksud kita kena ada sifir 12 yang hampir dengan 90. Okey, so saya senaraikan sini 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Okey, kat sini yang hampir dengan 90 ialah yang lebih kecil, 84. Jadi berapa sekali 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita dapat kat sini 7 dan kita tulis 84, kita tolakkan dapat 6. Maksud kita dapat kat sini 7 ni ialah 7 tahun dan baki ni ialah bulan. Jadi kita boleh tolak. Okey, so kita tolak sini 7 tahun 6 bulan. Okay, sekarang kita tolak. Okey, nampak kita dah ada rumah tahun. Tadi kita tulis 90. Okey, sekarang kita tahu 90 ni iaitu 7 tahun 6 bulan. Okey, maksudnya 6 tolak 6 lah maksud dia. Okey, jadi 6 tolak 6 sifar lah. 7 tolak 2, 5. Okey, kita dapat jawapan pertama iaitu 5 tahun dan sifar bulan. Kemudian kita tengok ada lagi penolakan. Jadi kita nak tolak 3 tahun. Okey, jadi kita tolak pula 3. Okey, tolak 3. Okey, kemudian kita garislah. Okey, dan garis. Okey, 3 tahun itu maksudnya ada bulan? Tak ada. So letak sifar lah. Jadi kita boleh tolak. Macam ni kita nak tolak? Tolak ikut unit. Sifar tolak sifar, sifar. 5 tolak 3, 2. Okey, inilah dia jawapan untuk soalan G. 2 tahun. Bulan, sifar lah maksudnya sini. Jadi kita boleh tulis. Tulis semula. 2 tahun sifar bulan. Okey, itu tadi jawapan untuk soalan G. Kita sambung pula soalan seterusnya.
soalan H. 13 dekat 4 tahun tolak 9 tahun. Kemudian tolak 2 dekad 7 tahun. Okay, beri jawapan dalam dekad dan tahun. Okey, kat sini seperti soalan sebelum ni ada berlaku 2 kali penolakan. Okey. Jadi kita tak boleh tolak sekaligus, kita kena tolak satu per satu. Okey, kita masukkan nombor untuk soalan ni. Okey. Okay, so untuk soalan H, 13 dekad 4 tahun. 13 dekad 4 tahun. Akan tolak 9 tahun. 9 tahun. Yang ni sifar lah. Okey, sekarang kita nak tolak. Okey, seperti biasa kita tolak ikut unit yang lebih kecil iaitu tahun. 4 kita nak tolak 9 tak boleh. Jadi kita akan pinjam 1 dekad daripada rumah sebelah. Jadi unit sebelah maksud cikgu. So dia jadi 12. Kemudian dekad ini sudah masuk ke tahun. Jadi bersamaan 1 dekad bersamaan 10 tahun, maka dia akan tambah dengan 10. Bila tambah 10, nilainya yang baru 14. Okey. Jadi 14 kita akan tolak 9. Kita dapat, kita kira daripada 9, kira sampai 14. So kita dapat berapa? 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 5. Okey. Okey, kita dapat jawapannya iaitu 5 tahun. Kemudian 12 ni akan tolak sifar, sudah pastilah 12 juga. Okey. Okey, ini jawapan yang pertama iaitu 12 dekad 5 tahun. Kemudian kita tolak pula 2 dekad 7 tahun. Jadi ada penolakan sekali lagi. Jadi kita tulis lagi sekali, tolak 2 dekad 7 tahun. Kemudian kita garislah. Ini jawapan dia. Sekarang kita tolak. Okay, 5 nak tolak 7. Maksudnya 5 tahun tolak 7 tahun. Seperti atas juga tak cukup. Jadi kita akan pinjam sebelah. Jadi dia akan jadi 11. Dan 1 dekad ini akan pergi ke sebelah. Maka 1 dekad ini akan bertukar menjadi tahun. 1 dekad bersama 10 tahun. So kita akan tambah 10 kat sini. Jadi nombor yang baru iaitu 5 tambah 10 iaitu 15. Okey, 15 kita akan tolak 7. Jadi 15 tolak 7 berapa? Kira daripada 7 hingga 15. Jadi kita dapat 8. Maksudnya lagi 8. So 8 lah. Okey, kita dapat unit bagi tahun. Yang tinggal iaitu 8 tahun. Kemudian tahun dekad 11 tolak 2. Okay, kita kira daripada 2 hingga 11, kita dapat lagi 9. So 9 lah. Jadi inilah jawapan untuk H, iaitu 9 dekad 8 tahun. Okay, kita keluarkan jawapan ni. Okay. 9 dekad 8 tahun. Okey, ini tadi soalan jawapan untuk soalan H. Okay, kita sambung soalan seterusnya, soalan I. 10 abad 27 tahun akan tolak 68 tahun. Kemudian tolak lagi 3 abad 19 tahun. Jadi beri jawapan dalam abad dan tahun. Okey, so untuk soalan I, kita masukkan nombor dia. Okey, 10 abad 27 tahun. So 10 abad 27 tahun akan tolak 68 tahun. So 68. Jadi abad ni tak ada, so tak sifar. Okey, jadi kita tolak unit yang lebih kecil tahun. Kita tengok nombor ini sekaligus, iaitu 27. Dia bukan tolak 7 tolak 8, 2 tak boleh pinjam jadi 12. Bukan dia, sebab tu cikgu buat dinding. Jadi kita tengok 27 nak tolak 68 tak boleh. Kita akan pinjam daripada rumah abad, 1 abad. Maka 1 abad ini
tadi 10, 10 ini akan berkurang menjadi 9, kurang 1, okey. Kemudian 1 abad ini akan masuk ke rumah tahun, dia akan menjadi, jadi tengok ni 1 abad 100 tahun, jadi dia akan menjadi 100 tahun. Kita akan tambah dengan yang ada 27, so kita tambah 100, okey. Jadi 100 tambah 27, 127 lah. Okey. Tolak 68, boleh kita tolak sebab dah cukup, okey. Sekarang kita tolak. 7 tolak 8 tak boleh, ni jadi 17, ni jadi 1. 17 tolak 8, 9. 1 tolak 6 tak boleh, pinjam sebelah, dia jadi 11. 11 tolak 6, dia jadi 5. Okey, inilah dia jawapan untuk tahun, iaitu 59 tahun. Okey, kita tulis 59 tahun. Kemudian tadi 10 dah kurang 1 jadi 9. 9 tolak sifar 9. Okey, ini jawapan yang pertama bagi operasi pertama, iaitu 9 abad 59 tahun. Kemudian ada sekali lagi penolakan, iaitu 3 abad 19 tahun. Jadi kita tolak sekali lagi. Tolak 3 abad 19 tahun. Okay, seperti biasa kita kena gariskan. Okay, jadi kita akan tolak. 59 tolak 19 boleh, jadi kita tolaklah. 9 tolak 9 sifar. 5 tolak 1 4. 9 tolak 3 3. Okey, ini jawapan untuk soalan I, iaitu 3 abad 40 tahun. Jadi kita tulis semula, keluarkan maklumat ni, jawapan ini iaitu 3 abad 40 tahun. Okey. Itu tadi jawapan untuk soalan I. Okey. Jadi dengan berakhirnya soalan I tadi, tamatlah sudah soalan untuk kita tajuk hari ini, iaitu tolak masa bagi muka surat 157. Okey, jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mana kurang dan yang tak betul itu daripada kelemahan cikgu sendiri. Cikgu minta maaf. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.